Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada anda semua yang menonton YouTube kali ini. Baik, tajuk yang nak saya kongsikan dengan anda adalah penggunaan media baru dalam pendidikan, yang mana kita tahu ianya merupakan satu elemen penting selaras dengan teknologi pada masa kini, yang mana sistem ataupun cara kaedah pembelajaran itu menjadi semakin canggih dengan penggunaan media-media terbaru. Sebagai contoh, sebelum ini kita belajar mungkin menggunakan pensel, kertas, pen ataupun media-media tradisional. Tapi dengan penggunaan ataupun kaedah baru yang melibatkan penggunaan media terkini, menyebabkan pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik dan mudah. Baik. Era teknologi hari ini dengan penggunaan media massa dengan memasukkan elemen-elemen seperti audio, video akan menyebabkan ataupun memudahkan kaedah pengajaran ataupun sesuatu maklumat itu disampaikan kepada pelajar. Okey. Next, apa lagi? Penggunaan media baru ini ada kebaikan dan ada keburukan. Kebaikannya adalah bila kita menggunakan kaedah ataupun media terkini seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau sebelum ini seorang guru terpaksa menggunakan peralatan tradisional seperti kapur, papan hitam ataupun papan hijau, pen, kertas untuk mencatat ataupun menulis perkara-perkara untuk disampaikan kepada pelajar. Tetapi dengan penggunaan media baru hari ini, guru hanya perlu menggunakan komputer yang disambungkan dengan internet ataupun ke alam maya, dan secara tak langsung ianya boleh disampaikan. Pembelajaran dan pengajaran itu boleh disampaikan secara mudah kepada pelajar. Secara tak langsung, perkara tersebut akan menyebabkan pelajar tertarik untuk belajar ataupun mudah untuk menerima sesuatu pembelajaran ataupun sesuatu ilmu yang diajar. Sebagai contoh, kalau kita tengok, bila kita menggunakan kaedah baru pembelajaran, menggunakan elemen seperti media ini, pengajaran itu, dalam pengajaran itu media itu boleh dimasukkan seperti muzik, audio, video, yang mana benda ni akan menyebabkan pelajar mudah tertarik dan secara tak langsung dia akan mewujudkan minat pelajar itu untuk mendalami sesuatu ilmu. Baik, dalam masa yang sama, kita juga kena faham setiap teknologi yang ada hari ini, walaupun dia ada kebaikan, dia juga ada keburukan. Apa pula keburukan media? Okey, keburukan penggunaan media dalam pembelajaran. Okey, yang pertama, kita mungkin ada masalah dari segi guru itu sendiri, kerana mungkin peringkat awal ini guru-guru tidak terlatih ataupun mereka tidak punya kepakaran dalam soal ataupun kaedah bagaimana menyampaikan ilmu kepada pelajar dengan menggunakan media baru. Sebab itu, pihak guru perlu dilatih terlebih dahulu supaya mereka boleh menguasai teknologi dan secara tak langsung benda tersebut mudah untuk disampaikan kepada pelajar. Kemudian, keburukan juga bagi pelajar ataupun guru yang berada di kawasan luar bandar, mereka mungkin menghadapi masalah, terutama sekali untuk mengakses internet, kerana bukan semua tempat ada talian ataupun akses internet yang berkapasiti tinggi ataupun yang mudah untuk sesuatu kaedah pengajaran atau pembelajaran itu berlaku. Antara contoh media baru ialah penggunaan video, penggunaan YouTube dan pelbagai lagi kaedah ataupun media baru yang boleh digunakan dalam kita nak menyampaikan sesuatu maklumat ataupun guru nak sampaikan sesuatu ilmu ataupun pelajaran kepada anak-anak murid mereka. Baik, antara bentuk perisian yang ada sekarang di pasaran
yang kebiasaannya digunakan oleh guru bagi berkomunikasi ataupun menyampaikan sesuatu pelajaran kepada anak-anak ataupun murid-murid ialah Zoom call, video call. Kemudian kita ada Webex. Kita ada lagi apa lagi? Banyak lagi. Itu antara sebahagian lah. Kalau nak dikupaskan satu persatu, banyak, bukan setakat puluhan, malahan ratusan lagi perisian-perisian yang boleh digunakan oleh guru dan pelajar dalam menyampaikan ataupun dalam proses pendidikan. Baik, kesimpulan kepada semua persoalan yang berbangkit berkenaan dengan media ialah media baru ini, penggunaan media baru ini cukup penting dalam soal menyampaikan ataupun kaedah kita menyampaikan sesuatu ilmu, kerana ia boleh mewujudkan rasa Stop, Ustaz. Baik, kesimpulannya penggunaan media baru ini cukup penting kerana ia memudahkan, menjimatkan masa. Sebagai contoh, dalam kita berhadapan dengan virus COVID-19 ini, yang mana kita melalui beberapa fasa tempoh PKP, sudah tentulah pembelajaran di sekolah, di universiti ataupun apa-apa institusi lain akan terbantu dan tidak boleh dilaksanakan. Tetapi dengan adanya penggunaan media baru ini, sesuatu pembelajaran itu, suatu proses pembelajaran itu dapat dijalankan dan tidak terganggu sama sekali kerana menggunakan media baru. Kalau kita masih menggunakan media yang lama, secara kaedah tradisional, maka ianya tidak boleh dijalankan, terutama dalam saat-saat ataupun tempoh-tempoh genting macam ni. Sebab itu saya kata ini antara kesimpulan ataupun antara benda-benda yang boleh dirumuskan tentang kebaikan, keburukan penggunaan media baru pada hari ini. Jadi saya ucap terima kasih kepada anda semua yang meluangkan masa menonton sesi penjelasan saya berkenaan dengan penggunaan media baru terutama dalam pendidikan hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.